Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pengajian kita dalam kitab Hidayatus Salikin, Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, iaitulah perjalanan orang yang berjalan menuju pada jalan menjadi orang yang bertakwa. Bab kita malam ni adalah bab al-bab ar-rabi' fi ijtinabil ma'asi al-batinah. Bermula bab yang keempat pada menyatakan menjauhkan segala maksiat yang batin. Maksiat zahir kita belajar dah, dengan tangan, mata, telinga, semua sekali belajar dah. Sekarang ini kita masuk pada bahagian yang kedua, iaitulah anggota kita yang batin. Maksiat yang batin macam mana kita nak jauhkan dia? Yakni maksiat yang di dalam hati. Ni payah ni. Hak dalam hati ni orang tak nampak, kita yang nampak. Hak zahir orang boleh tengok dia ni juh tak juh, tapi dalam hati ni tak ada siapa boleh nilai kita kecuali kita sendiri yang boleh menilai kita. Kemudian malaikat dengan Allah SWT yang nilai. Ketahui olehmu, hei saudaraku yang menuntut akan negeri akhirat. Kita lah menuntut akhirat ke tidak? Untuk akhirat. Tutup akhirat tu mari dah dianya. Bahawa murad, apa makna murad? Yang dimaksudkan, yang dikehendaki dengan maksiat yang batin itu, iaitulah segala perangai yang kejahatan dan sifat yang kecelaan, yang iaitu amat banyak. Nasallallahu alaihi wasallam. Benda maksiat batin ni banyak. Segala sifat yang dicela, segala perangai yang tidak baik, itu maksiat lah. Tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin 10 perkara. Jadi kita ngaji 10 perkara ni, kalau boleh berubah hak ni, Allahu Akbar. Padai ngapuh dalam hidup dunia ni. Ngaji bawa berah hukam mari sini. Padai 10 perkara ni kalau boleh hapuskan dia. Pertama, syarahut ta'am. Syarahu. Yakni sangat gemar pada membanyakkan makan. Syariha dipanggil gemar. Al-hifz. Syarahut ta'am, yakni sangat gemar pada membanyakkan makan. Kita ni cara makan ke tidak? Ya, kalau ajak makan tu tak burung lagi. Ajak kerja lagi. Yang kedua, syarahul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyakkan perkataan. Suka kecek. Duduk atas masjid berbuah, duduk atas pokah berbuah, duduk mana boleh kecek semacam manusia ni. Yang ketiga, ghadabun. Penyakit yang ketiga yang kita kena baikinya, marah. Marah mudah juga, tambah selih sikit cara marah. Yang keempat, hasadun, yakni dengki. Yang kelima, bukhlun wa hubbul mal, yakni kikir. Apa dia kikir? Bakhil. Kopi. Biasa dia ni, dia kopi dan kasih pada harta. Apa kopi? Kerana sayang harta. Dua beradik dua itu, kopi dengan sayang harta. Yang keenam, hubbul jah, yakni kasih akan kemegahan. Suka pakak. Boleh pakak tak apa. Sebab itulah ada orang cerita nakal. Ada orang ni gila pakak. Orang ditanya dia, cik, dia tu, kalau tuan ni masuk dalam syurga tak ada pakak. Dengan tu win neraka tapi ada pakak untuk mandu dalam neraka. Nak ke tidak? Dia tu biar dalam neraka pasal pakak boleh. Kata orang ni lah, ada juga manusia ni gila pakak. Tak kira ruan asal boleh pakak tak apa dia dalam neraka dia. Nak mana ke dia? Cerita ya tu orang buat. Yang ketujuh, hubbud dunia, yakni kasih akan dunia. Yang ke-8, takabbur, yakni membesarkan diri. Berasa orang lain itu hina kecil belaka, hak besar hebat kita. Yang ke-9, ujub, yakni hairan akan dirinya. Ujub ni orang hairan dia. Kalau tadi takabbur besar diri, hak ni hairan diri. Allah akulah, orang lain tak ada. Yang ke-10, riaun, yakni menuntut apa tu? Martabat pada hati makhluk supaya boleh kemegahan padanya. Ria ni nak suruh orang puji kita ya. Biar makhluk semua puji, jangan kata orang kata. Inilah 10 perkara maksiat batin yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali
yang kita nak ngaji. Pandai ke tak pandai kalau boleh bagi ni? Pandai dah ni. Selamat dunia akhirat. Hak zahir kita bagi dah baru ni. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, orang yang sudah akil, sudah sampai umur dia, iaitu yang akil, baligh, yang berkehendak kepada kemenangan dalam akhirat, menyucikan hati mereka itu daripada segala sifat yang kecelaan ini. Kalau orang ni wajib, bukan sunat ni, wajib ke atas orang yang nak kemenangan dunia dan akhiratnya, menyucikan hatinya daripada penyakit 10 perkara. Berusahalah kita insya-Allah taala pakai baki. Inilah orang panggil akhlak ataupun orang panggil tasawuf. Semua benda tu nak baiki hati. Kalau boleh baiki hati jadi molek. Maka dalam hadis Nabi sebut hati duduk situ. Kerana firman Allah Taala, qad aflaha man zakkaha. Artinya sungguhnya telah dapat kemenangan oleh seorang yang menyucikan akan hati mereka itu daripada sifat kecelaan. Kemenangan bagi orang yang suci hati dia daripada sifat cela. Ayat ni surah Asy-Syamsi ayat 6. Wasyamsi waduhaha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Artinya bermula menyucikan akan hati itu daripada sifat kecelaan itu setengah daripada iman. Dia di sini tuhur, di sini bukan hati, makna bersih dan zahir dan batin. At-tuhuru makna bersih kita daripada hadas. Maksud juga syatrul iman, setengah daripada iman. Kerana iman tu semua sekali. Bersih satu setengah, maya lengkap semua sekali iman. Dalam bab kita ni hati kena bersih juga. Bersih zahirnya, bersih batin. Hadis at-tuhur syatrul iman ini, hadis tanda itu riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, difaham daripada hadis ini bahawasanya sempurna iman itu iaitu menyucikan hati daripada sifat kecelaan dan membaikkan hati dengan sifat kepujian. Mana orang boleh cuci hati daripada sifat cela dan membaikkan hati dengan sifat kepujian, buang sifat cela, masuk sifat-sifat yang baik. Maka orang itulah maknanya orang yang menyucikan dia. Habislah mukaddimah tentang 10 perkara nak baki. Nyakit ni nak dibaki 10 perkara dalam lepas. Al-faslul awwalu fi syarahit ta'am. Al-faslul awwalu fi syarahit ta'am. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan terlalu tamak. Syarah tu maknanya tamak, gemar, loba, nak kepada makanan. Adapun syarahut ta'am, yakni sangat gemar kepada makanan, nak makan juga. Allah SWT kita boleh puasa, nak suruh kita apa? Bila lapar, teringat pada orang miskin. Mari pula boleh puasa ni dengan bazar Ramadan lah, dengan berapa ni. Mak ni kau hak tak ada musim ni. Ada cari musim ni. Ada ayah panggil. Tak ada. Nak pergi cari keli panggil. Tak jumpa. Kau gapo je ni. Menu-menu hak dalam museum boleh puasa tu biar habis. Duit berlaku. Nak makan gapo tu boleh puasa. Bercanggah dengan kehendak Allah SWT. Nak suruh kita rasa lapar, rasa letih, kekal nafsu kita, merasai penderita orang miskin. Ni tidak boleh puasa, jadi boleh makan pula. Jadi penyakit juga suka makan. Orang yang sangat gemar pada makanan dan melebih kenyang daripada adat dan membanyakkan pada makanan, maka iaitu dicela oleh syarak. Cela oleh syarak. Siapa beli makanan, buat makanan nak buka puasa banyak dah. Semaya jemaah pun tak ada. Mana tak kira sejik ni? Allah banyak doa makanan ni saya datang meja. Tak makan ke tak ada masa nak makan dah. Kih gapo dia punah kita ni kih makan. Jadi semua ni banyak makanan ni, melebih ke makanan ni, dia itu dicela oleh syarak seperti firman Allah Taala, ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surah Al-A'raf ayat 31. Al-A'raf ayat berapa? 31.
Artinya, hai anak Adam, ambil oleh kamu perhiasan kamu pada tiap-tiap masjid. Nak pergi masjid pakai baju comel-comel. Ni nak pergi masjid pakai baju kodi-kodi. Nak pergi kedai baru pakai baju comel. Terbalik. Allah Ta'ala kata, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil baju comel ni nak pergi ke mana? Masjid. Nak pergi masjid ni nak pergi jumpa orang Islam, nak pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kena comel. Ni tidak nak pergi menghadap orang tu baru comel. Dan makan oleh kamu akan makanan, dan minum oleh kamu akan minuman, dan jangan kamu berlebih pada makan dan minum itu. Makan boleh, minum boleh, wala tusrifu, jangan melampau lebih sangat. Kalau ada nasi sebuku boleh punya. Bapa pergi beli sampai 3 buku tu. Makan ni 2 lauk cukup dah. Bapa pergi buat sampai 5 ni. Nak makan pun tak tahu nak apa ni? Nak makan mana pun tak kerti. Kerana bahawa Allah Ta'ala tiada kasih akan orang yang berlebih-lebih pada makan dan minum itu. Tuhan tak suka orang yang melampau dalam makanan. Makan sikit. Kadang-kadang kita pergi ni order kedai, nak tunjuk saya sain, nak belanja sain. Tak apa penuh meja. Sudah makan 2-3 jemput tinggal. Bayar beratus. Tu yang kedai curah makan ni. Ya Allah, sedih. Sedangkan orang ramai lagi orang kampung kita tu. Ada main celup budu ya pagi betul-betul. Syahdan. Sayudianya hendaklah engkau kurangi akan makan dan minum itu, sekira-kira jangan sangat kenyang. Makan jangan siapa kenyang, siapa bertanya nak bangun tak gerak. Kerana demikian itu dituntut oleh syarak dan dipuji akan dia oleh syarak. Makan ni jangan penuh, dituntut. Makan sikit-sikit, dituntut. Dalam hadis Nabi kita sebut membagi 3 makanan perut kamu tu. Satu bahagiannya untuk nafas, satu bahagian untuk makanan, satu bahagian untuk minum, satu bahagian lagi untuk nak menafas. Yang di sini kalau kita disebut diriwayatkan bahawa Nabi bersabda, "Ma min amalin ahabbu ila Allah Ta'ala min ju'in wa 'atash." Artinya tiada daripada amal yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Hadis ini lagu mana cerita? Mengikut Al-Hafiz Al-Iraqi yang dia takhrij hadis Ihya Ulumuddin, dia kata hadis ini tidak diketahui asalnya mari mana, tak tahu. Tak jumpa asal lapak hadis lagu ni. Tanda situ. Hadzal hadis la aslalahu. Siapa dia kata? Al-Iraqi kata. Iraqi ni orang pakar dalam bidang hadis. Walau macam mana pun kelebihan puasa ada ke tak ada? Hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa 1 hari fi sabilillah. Kerana dia kaya Allah. Bukan puasa kerana lapar, kerana penyakit. Bukan puasa kerana nak kuruh tubuh, kerana Allah. Apa jadi? Allah Ta'ala jauhkan mukanya daripada api neraka 70 tahun. Ada hadis ini sahih. Padahal kita buat amal hadis sahih ni. Kalau hal ni tak jadi pun. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallahi atwalukum ju'a wa tafakkura wa abghadukum ila Allahi kullu akulin wa na'umin wa syarubin. Artinya yang terlebih afdal pada Allah itu yaitu orang yang tiada yang banyak lapar dan banyak tafakkur, banyak fikir. Dan yang terlebih benci kepada Allah Ta'ala itu yaitu orang yang banyak makan dan banyak tidur dan banyak minum. Yang cari kerja lagi. Tu yang benci, banyak makan, banyak tidur, banyak minum. Tulis itu, hadis ini kata Al-Iraqi, hadis ini tidak diketahui asalnya. Al-Iraqi kata hadis ini tidak diketahui asalnya di mana. Wallahu a'lam. Masalah. Jika ditanyai orang akan dikau, apa kadar makan yang dipuji oleh syarak? Sedap juga dia tanya balik kita. Dia buat soalan sini. Kalau orang tanya mu, sekadar mana kita boleh makan yang dipuji oleh syarak, yang dipuji oleh Allah Subhanahu taala, dan apa kadar makan yang dicela oleh syarak? Hak syaraknya, hak Allah Taala sukanya setakat mana, hak bencinya setakat mana? Maka jawab oleh kamu bahawa sekadar makan yang dipuji oleh syarak itu 3 darjah. Kita tengok sekarang ni. Lalu ni kita duduk dalam kumpulan mana ni? Darjah yang pertama, darjah as-siddiqin. Apa dia orang siddiqin ni? Orang yang benar takut pada Allah Ta'ala, orang nak sebab Tuhan seperti ini. Iaitu yang terlebih tinggi makam. Makam yang paling tinggi sekali
bahawa menyampaikan mereka itu atas memakan sekadar yang menguatkan atas ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak si makan, tapi makan juga ni pasal apa? Nak suruh boleh ibadat. Kalau tak makan duk main cengok lapan, ibadat tak boleh. Letih, lembek, tak boleh nak bangun. Itu martabat yang pertama. Martabat yang kedua, bahawa makan pada sehari semalam itu setengah mud. Apa dia mud? Setengah supuk. Kata Syekh Muhammad Abdul Aula, setengah supuk negeri Baghdad itu bersama dengan 2 kati Baghdad. Sehari semalamnya kita makan setengah supuk. Setengah supuk berapa? Setengah mud. Supuk ni banyak mana? Kalau beras, supuk ni 900 gram. 900 gram. Ya, sehari tu. Sehari dia makan sehari. Jak pagi sampai ke malam tu, supuk yang makan. Banyak dah. Ni martabat yang kedua ni. Yakni setengah daripada 1/4 gantang fitrah. Fitrah ni 4 supuk. Demikianlah yang diadatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan beberapa jamaah daripada sahabat radhiyallahu taala anhum, kerana makanan mereka itu pada tiap-tiap 7 hari 1 gantang fitrah daripada syair. Gando ni berbeza dengan nasi. Tak. Gando dia makan straight saja tu. Makannya dia lauk dia sikit lah. Tak apalah, kita ambil juga secupuk tu kalau boleh makan. Yang ketiga, bahawa ia makan pada sehari semalam itu 1 mud yang 1/4 gantang fitrah. Dan memakan yang lebih daripada ini, iaitu keluar daripada orang yang menjalani akan jalan kepada Allah Ta'ala, lagi dicela oleh syarak. Apa beza 2 yang ketiga? Yang pertama, yang kedua tadi setengah mud. Setengah mud maknanya setengah supuk. 2 kopi. Martabat yang ketiga ni supuk makan. Martabat siapa? Supuk makan sebelah sehari. Kumpulan kita ni masuk kumpulan yang ketiga dah ni. Kau lebih pada ni lagi. Kalau start dengan nasi pagi, nasi lauk dah. Pukul 10 berhenti kerja, nasi pun dah. Tanya rehat tengah hari tu nasi mati. Petang nasi lemak pula. Malam nasi kabu pula. Lebih copot. Jangan lebih. Kata dalam kitab ni, siapa dia makan lebih pada secupuk sehari, iaitu keluar daripada orang yang menjalani akan jalan kepada Allah. Orang ni sudah keluar jalan lain, bukan jalan orang nak menuju ke akhirat tadi. Lagi dicela oleh syarak. Jangan makan lebih pada secupuk lah. Hukum molek beras tu. Hak comelnya setengah cupuk. Hak comel lagi kalau boleh kopi je makan pagi. Sehari semalam kan. Budak-budak kita duduk pondok ni molek lah ekonomi. Beras-beras mahal ni. Bakal-bakal jadi zuhud pula dah. Habislah 3. Penyakit yang pertama, jangan makan banyak. Tak tahu aja dia tanya orang jamu yang makan banyak. Orang tanya apa makan banyak. Klik rumah tak jumpa lagu ni. Boleh pakai, kau tak boleh pakai hujah ni. Kau free banyak, kau beli tak apa sikit tu. Baik, kita berpindah pada tajuk yang kedua. Al-faslus tsani fi syarhil kalam. Ni ayat. Bermula pasal yang kedua pada menyatakan akan syarh al-kalam, yakni gemar kepada membanyakkan perkataan. Ni penyakit kan. Berhib kecek. Lepas maya subuh pun ngatik dia buah. Lepas maya berapa pun yang cara ke buah atas masjid. Atas masjid lagi dahsyat. Kedai kopi pun dahsyat tu. Ni penyakit ni kena buat hari ni. Maka iaitu dicela oleh syarak. Banyak kecek ni tu syarak cela gitu. Kerana firman Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Artinya tiada kebajikan pada membanyakkan mereka itu akan perkataan. Orang kecek banyak ni tak ada kebajikan, kecuali penasihat kau orang bagi tazkirah kau itu cerita lain. Kalau tidak berat lagi tanya kecek seorang sejian, kadang-kadang sejian setengah kecek seorang. Melainkan ada kecuali. Boleh kecek seorang, boleh kecek banyak, boleh.
seorang yang menyuruh dengan berbuat sedekah. Penceramah ni tak apa kecek ni. Atau menyuruh dengan berbuat kebajikan, atau mendamaikan antara orang yang berkelahi. Ni tak apa. Kalau baru nak buat apa-apa saja, hari ni minyak turun, esok minyak naik, tak ada faedah. Sudah bicara bab minyak ni berkatak meja, minyak turun, minyak mahal ni. Sudah tu ambil daripada dalam kedai kopi, naik basikal dia. Faedah enggak apa kecek bab minyak. Minyak tak bobo, minyak saya nak kotor bobo lagi di rata. Kadang-kadang dia buat kita ni kecek tak khabar. Marahkan mereka, berkatak pecah meja. Tak ada tu biar kedai lagi ambil rokok peh waktu biar Marlboro cetak ke mereka. Kata marahkan mereka, dakak mereka. Orang panggil khabar tak khabar lagi. Tak khabar. Jangan jadi orang tak khabar kita biar ingat. Biar betul fakta. Ayat la khaira fi katsirin min najwahum ini ayat surah An-Nisa ayat 114. Tulis surah An-Nisa ayat 114. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nabi ayat kepada kita, barang siapa ada ia percaya dengan Allah dan hari yang kemudian, siapa dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka adalah dia berkata akan yang kebajikan atau diam. Tanda situ hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ni sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata siapa dia beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat, dia kecek molek, bercakap benda yang baik, ataupun dia pasal apa? Sebab orang beriman dengan hari akhirat, kalau kita kecek tak molek, dia tahu percakapan ni akan diulah balik oleh malaikat, akan ditanya balik oleh malaikat. Kalau kita tuduh orang palsu, kita jadi penuduh. Kalau benda tu orang tu buat sungguh, kita jadi orang ngopak. Berat kita berat dua-dua. Berat belakang. Jadi tak usah duduk kecek benda tak molek. Duduk dia. Dia kata buat dia tu, biarlah, tak ada modal. Lebih baik. Itu orang beriman dengan Allah Ta'ala, orang tak kecek balik. Kecek tak ada hijau kecek. Ulah karya, ulah Abdullah juga. Dan sabda dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu wa man sakura saqatuhu kasura dhunubuhu wa man kasara dhunubuhu kana an-naru aula bihi. Artinya barang siapa banyak perkataan, nascaya banyak jatuhnya. Saqtuhu maknanya jatuh dia. Betul kata betul. Bila banyak kecek, banyak salah. Dan barang siapa banyak jatuhnya, banyak salahnya, nascaya banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, nascaya api neraka itu terlebih aula dengan dia. Banyak kecek, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, mana tempat dia? Neraka wa'iyazbillah. Tulis itu. Hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sanadnya dhaif. Al-Iraqi kata hadis ini diriwayat oleh Abu Hatim dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini bukan hadis daripada Nabi, ini kata-kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Jadi oleh kerana hadis ini dhaif, jadi kalau kita nisbah pada kata-kata Umar, lebih selamat. Kita kata-kata Sayyidina Umar ibn Khattab, orang yang banyak kecek, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa, banyak terpengakulah tempat dia. Habis. Yang ketiga, al-faslu tsalisu fil ghadab. Bab yang ketiga, bermula pasal yang ketiga pada menyatakan ghadab. Apa dia ghadab? Adapun ghadab yakni marah, maka iaitu dicela oleh syarak. Tak boleh banyak marah orang. Sikit salah marah. Boleh puasa baru ni. Budak baluh dengan anak-anak baluh. Sekapu baluh. Waktu beg kelewek golok, sekapu. Ayuh hak belo alik ayuh dia ni, hak belo alik budak ni. Allahu akbar. Tengok mari ayat kita ustaz, pukul 3 semalam baru selesai masalah. Baluh nyekih budak ni, baluh mai bunga api ke berapa. Habis sekapu bangun nak tetap. Ya subhanallah, tak cerdiknya kita. Cerdiklah kita. Orang tua tak ada habis baluh, dia budak tu baik dah. Duk bincang nak pergi beli pula bunga api. Ni nyakit ni. Hak tuanya tak mudah ni. Pekah ni. Kok mana-mana malam lawan. Anak dia susi-susi dua tu. Kita pergi beli pulak dia. Temai pulak ni. Cudi anak ke cudi pok.
Tu dia anak, poknya tak jadi. Tidak balas tak ada kerja. Kerana inilah diriwayatkan Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus sabiru al-asal. Al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidu as-sabiru al-asala. Artinya bermula marah itu membinasakan akan iman. Membinasakan akan iman. Marah seperti membinasakan patawali. Kenapa patawali? As-sabiru ni patawali. Kau ni patawali. Awal-awal kita ni kenapa patawali kamu? Patawali ni pokok hok terlalu pahit tu, orang buat ubat darah tinggi. Itu patawali. Kenapa? Patawali. Seperti patawali merusakkan air, merusakkan madu. Madu zat manis tu kita ambil patawali ke ubah dalam madu. Jadi apa madu? Pahit lepas tak makan apa lagi tu. Itu dia panggil marah ni akan merusakkan seorang itu seperti patawali merusakkan madu. Betul ke tidak? Betul. Berapa ramai dah mari tanya ustaz lagu mana ni? Ambanya tidak saya kau orang tino kita ni. Biasa kes ni. Kes dengan orang tino dia dengan bini dia. Tapi dia malah tu mengamuk sikit, kita pun salah kata lalu. Kalau mau klik rumah makmum malah ni jatuh salah. Sudah kerja. Kalau dia kata malam ni tak apa lagi. Kalau klik malam tu, kalau klik esok tak apa, tak jatuh. Tak tahu hari ni tak royak. Kalau mau klik rumah makmum jatuh salah. Boleh ke tak boleh, dia tarik balik kata-kata dia tu. Mengikut pendapat qadi-qadi di seluruh negeri Kelantan ni, tak boleh tarik balik. Kalau kata lagu tu balah dengan bini, kes marah sikit ni apa selalu lah, klik rumah makmum jatuh salah. Bila bini dia klik, jatuh salah. Lepas tu nak selesai masalah, tak boleh tarik balik. Seluruh Tok Qadi kata tak boleh tarik balik. Taklik ni tak boleh tarik balik. Pasal talik ni dia gatul tengah. Kalau kita lepas turun tali pun jatuh. Kait pun jatuh. Jatuh juga. Dan ni kita minta sahabat-sahabat kita suruh kaji balik lah. Tak boleh tarik balik. Biarlah tu. Dan nak balas sangat kata dia hanya jadi kerja. Jatuh salah. Jadi ni cerita nak marah sikit ke pak, jangan duduk gorang lah bab gitu, cari benda lain lah, apa yang duduk cari pasal. Mana pun musuh seorang itu dengan sebab marah, banyaklah lagi benda-benda punah laginya. Dia rembak benda, lepas tu menyesal nak dia beli pula tak ada bidil. Jadi hadis ni al-ghadabu yufsidul iman ni kata al-Iraqi diriwayat oleh At-Tabarani dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanadnya yang dhaif, tulis hadis dhaif. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ghadiba ahadun illa ashfa ala jahannam. Artinya tiada marah seorang melainkan hampir ia atas api neraka jahannam. Buat belaka tu. Kata Iraqi, hadis ni riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Adi. Dhaif hadis. Ibnu Adi dalam Ad-Du'afa. Dan lagi diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasy syaitan wa innash syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfi'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Artinya bahawasanya marah itu daripada syaitan. Marah ni mari daripada siapa? Syaitan. Syaitan duk cokek kita suruh marah orang. Dan bahawa syaitan itu dijadikan daripada api. Punca marah ni syaitan. Syaitan mari daripada api. Hanya saja padam api itu dengan air. Api ni akan mati, akan terpadam dengan air. Maka apabila marah seorang kamu, maka adalah ia mengambil air sembahyang. Kalau nak marah berkata dia nak marah. Jangan duduk sopa, duduk taklid ke apa, jangan. Lepas tu mari cari Tok Qadi tu sebab Tok Qadi rakyat tak boleh tarik klik. Tak klik. Selama hidup tak klik Muhammad dia. Klik, lepas tu salah. Jadi, lagu nak suruh hilang marah, dia ambil wudu. Masuk dalam tanda, pergi cari paik air, ambil wudu, hilanglah marah. Pasal kena api ni, kena sejuk dia dengan air. Hadis ni, asal hadis ni ada cerita dia lah. Cerita dalam kitab. Satu hari Muawiyah berkhutbah di hadapan manusia. Dia tengah khutbah manusia, kemudian dia marah.
Lalu dia pun turun daripada mimbar, ambil uduk, kemudian naik semula atas mimbar. Dia kata, mana berhenti tu ada ceramah marah ni? Tak boleh kata, pasal nak marah ni, dia ambil uduk dulu. Jadi cerita saat ni, cerita terlain pada Talha Muawiyah saat ni, kata Al-Manawi, rawahu Abu Daud wa Ahmad bisanadin hasan. Kata dalam Al-Jami' As-Saghir, hadis sanadnya dia dhaif. Allahu a'lam. Yang pentingnya jangan duk marah kat situ tu kalau. Al-faslur rabi'u fil hasadi. Perkara bermula pasal yang keempat pada menyatakan hasad. Penyakit hasad ni berat. Adapun hasad yakni dengki, maka iaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syarak lagi haram. Hasad ni penyakitnya berat, dicela oleh syarak dan dia satu perbuatan yang haram. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa'lam annal hasada haramun wa huwa an tuhibba zawalan ni'mati min ghairika wa tuhibba an nuzula musibatin bih wa la tahrumul munafasatu wa hiya an tughbitahu wa tashtahi li nafsika mislahu wa la tuhibba zawalaha minhu. Maksudnya artinya, dan ketahui olehmu, kata Imam Ghazali, bahawa dengki itu haram. Dengki ni haram. Dengki lah punuh manusia ni. Punuh setan bukan dengki, punuh segala dunia ni. Sebabnya dengki. Iaitu bahawa engkau suka akan hilang nikmat daripada orang yang lain daripadamu. Kita tengok orang itu ada nikmat Allah, kita pun dengki dia, nak suruh hilang nikmat dia. Macam-macam benda buat sihir lah, sebar surat layar lah, buat fitnah lah, kata mengata, semua sekali nak suruh jatuh taraf kawin, nak suruh hilang nikmat kawin. Itu dengki. Dan suka engkau turun bala dengan dia, biar orang ni kena bala baru tibasa dia. Tetapi tiada haram munafasah. Apa dia munafasah? Iaitu bahawa engkau kenan-kenan dan sukai bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain, dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Maknanya itu dipanggil munafasah, dipanggil ghibtah. Deki cara ni tak apa. Deki lah mana? Kita pilih orang ni baik, orang ni senang hidup. Aku nak jadi seperti dia juga. Dia tanya, apa dia mau ni senang? Dia kata, hamba beribadat banyak, berzikir banyak, kerja rajin. Kita pun buat juga seperti dia. Itu tak apa. Biar dia kekal dengan nikmat dia. Tapi kalau kita suruh hilang nikmat orang itu, dia panggil deki. Hak ni dia panggil ghibtah. Kita nak jadi seperti orang itu juga. Itu tak apa. Dan harus engkau suka akan hilang nikmat daripada orang zalim, supaya hilang zalimnya itu. Ni tak apa. Okay. Mana kita pilih orang ni, kalau ada kuasa, dia zalim lalu, ngenak orang. Jadi kita pun minta lah biar hilang kuasa dia tu, supaya tak jadi orang zalim. Dia kata dalam kitab ni kata, sekati lah boleh. Tapi orang baik-baik jangan. Ketahui olehmu bahawa hasad itu membatalkan akan ibadat dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Artinya bermula hasad itu memakan amal yang kebajikan seperti api memakan kayu yang kering. Kita hasad dengki ni, dia makan amalan kebajikan kita seperti kayu makan di api. Kayu kering makan di api. Senang ke tak senang? Senang. Tak ada masak nasi lagi habis kayu. Bohong lain pula. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Kata ulama dalam Al-Jami' As-Saghir, hadis ini dhaif. Al-faslul khamisu, kita akan sambung pula insya-Allah taala. Al-faslul khamisu fil bukhli wa hubbil mal. Ini cara kau bakhil, kopi dengan saya kata pula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.